Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nikmat kesihatan, ha, pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sehingga dapat lagi kita bersama-sama untuk meneruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 5, yang mana pada kali ini adalah tajuk yang terakhir dalam silibus Usuluddin tingkatan 5, iaitu pada tajuk yang dalam bab akhlak, pelajaran yang keempat, iaitu tajuknya adalah Mustalahat As-Sufiyah. Mustalahat As-Sufiyah, iaitu istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Istilah-istilah yang biasa kita dengar dalam ilmu tasawuf, istilah-istilah yang glamour lah dalam ilmu tasawuf. Dan kita akan berbincang, dia bukan satu perbincangan yang menyeluruh lah, cuma kita nak bincang daripada sudut makna, daripada sudut kepentingan, dan ada dalil-dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan istilah-istilah dalam ilmu tasawuf ini. Iaitu kita akan tengok berkaitan dengan mujahadah, zuhud, al-qanaah, at-tawakkul dan asyukru. Okay. Dan yang pertamanya, kita teruskan. Mustalahat as-sufiyah min haitsu ta'rif wal ahammiyah. Istilah-istilah kesufian, istilah-istilah dalam ilmu kesufian daripada sudut ta'rif dan kepentingannya. Yang pertama adalah mujahadah. Mujahadah. Muharibatun nafsi al-ammarah bisu'i bitahmiliha ma yashakku 'alaiha bima huwa matlub fi syar'i. Mujahadah ini adalah memerangi hawa nafsu ataupun memerangi nafsu ammarah yang mengajak kita melakukan perkara-perkara yang buruk, yang mana benda tu ada dalam diri kita dan yang membelenggu diri kita dengan apa yang dituntut oleh syarak. Kita mujahadah ni cara untuk kita melawan nafsu ammarah yang mengajak melakukan keburukan, yang sinonim bagi setiap manusia, tapi keburukan itu ditegah oleh syarak, dituntut oleh syarak untuk kita menegahnya. Itu konsep ataupun makna mujahadah. Iaitu melawan hawa nafsu yang mengajak ke arah keburukan. Seterusnya, dia punya ahammiyatiha, kepentingan bagi mujahadah ni. Yang pertama, nahatun nafsu anil hawa was-sabru anil hawa was-sabri anil al-manhiyat, iaitu mencegah nafsu daripada keinginan dan sabar dari perkara yang dicegah. Mencegah nafsu daripada keinginan kita nak kepada sesuatu, nak berbuat kejahatan, dia cegah. Mujahadah ni boleh mencegah nafsu daripada sesuatu keinginan yang tidak baik dan akan membentuk kesabaran daripada perkara yang dicegah itu. Yang kedua, ja'alal mujahadatu silahan lid-difa'i anis syahawat. Menjadikan mujahadah itu sebagai satu senjata lid-difa', untuk defend diri kita, untuk benteng diri kita daripada keinginan nafsu yang tidak terbatas.
Kita nafsu kita ni nak macam-macam. Tapi mujahadah inilah yang menjadi senjata untuk defend diri kita daripada mengikut hawa nafsu itu. Yang ketiga, sarat ala muradillah wa ibtigha'i mardatuhu. Okey. Mujahadah ini adalah penggerak kepada menuju kepada apa yang Allah kehendaki dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu berkaitan dengan mujahadah. Kemudian yang kedua, az-zuhdu, zuhud. Okey, zuhud huwa bughdud dunya wal i'radu anha wa taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Okey, zuhud itu adalah benci kepada keduniaan dan berpaling darinya dan meninggalkan kerehatan di dunia ini untuk berehat di akhirat. Okey, zuhud itu maksudnya berpaling daripada keduniaan dan meninggalkan kerehatan di dunia, meninggalkan kesenangan di dunia dan dengan tujuan untuk berehat di akhirat. Okey. Banyak beribadat di dunia untuk berehat di akhirat. Okey, zuhud itu dengan kata lainnya bermaksud hati yang tidak gairah kepada keduniaan. Okey. Sebab apa? Sayyidina Ali kata, dia kata orang yang zuhud itu adalah hatinya yang tidak menginginkan keduniaan walaupun dunia itu di dalam genggamannya. Okey. Okey, kepentingan bagi sifat zuhud, ahamiyatuhu, zuhud, kepentingan dia, inna zuhdu miftahun najah fid dunya wal akhirah. Zuhud itu adalah pintu ataupun kunci kejayaan di dunia dan di akhirat. Inna zuhdu huwa min ahamul a'malul qalbi wa yu'tabaru minal fadail azimah. Okay, zuhud itu adalah amalan hati yang paling penting dan suatu sifat yang mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Okey. Lepas tu kita tengok kepada hal ta'allama. Okey. Qala Yahya bin Mu'az la yuballighu ahadun haqiqatuz zuhud hatta yakuna fihi salasa khisal. Amalun bila alaqah wa qaulun bila tama' wa azzu bila riyasah. Okey, berkata Yahya bin Mu'az dekat sini. Berkata Yahya bin Mu'az, tidak akan mencapai satu tingkatan zuhud itu kecuali dengan tiga sifat ini, iaitu amalan yang tiada kebergantungan, amalin bila alaqah, amalan yang tiada kebergantungan selain Allah Subhanahu wa taala. Okey, tidak akan sampai tahap zuhud bila ada tiga perkara ni. Yang pertamanya, amalan yang tiada kebergantungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita buat satu-satu amalan tu bukan kerana nak dipuji oleh manusia, bukan kerana nak dapat satu-satu imbuhan, bayaran dan sebagainya. Dan kebergantungan kita tu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun bila tama', kata-kata yang tiada ketamakan. Dan yang ketiga, kemuliaan tanpa pangkat. Dan kemuliaan tanpa pangkat. Dia tak nampak, dia mulianya dia tu bukan kerana pangkat yang dia ada di dunia, tapi mulianya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kita tengok dekat maklumat idhafiyah. Okey, maklumat idhafiyah. Min ayatil Qur'aniyah allati zukirat anil mujahadah waz zuhud. Okey, di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ada yang disebutkan berkaitan dengan mujahadah dan zuhud. Okey, bagi ayat yang pertama tu adalah berkaitan dengan mujahadah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Okay.
yang bermaksud dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Daripada surah Al-Ankabut ayat 69. Kemudian yang kedua tu, ayat yang kat bawah tu berkaitan dengan zuhud. Okey, ayat yang yang ni. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tans wala tan okey wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Okey, yang bermaksud dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Okey, hingga akhir ayat daripada surah Al-Qasas ayat 77. Itu berkaitan dengan zuhud. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kenikmatan, kesihatan, keupayaan kita ni, carilah negeri pahala untuk ke akhirat daripada apa yang telah Allah berikan, dan janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Itu pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya apa lagi? Al-Hikam aw-Syi'ri. Okey, qala Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, laisa az-zuhdi an tatraku ad-dunya min yadaka wa fi qalbika, wa innama az-zuhdi an tatrakaha min qablika wa hiya fi yadaka. Okay, berkata Ibnu Qayyim, bukanlah zuhud itu apabila kamu meninggalkan dunia, tetapi dunia itu masih di hati kamu. Zuhud itu ialah kamu meninggalkan dunia itu di hati kamu, tapi ia hanya di genggamanmu. Maksudnya zuhud itu bukanlah zuhud kalaulah kita rasa macam luaran kita ni macam meninggalkan dunia, tapi dalam hati kita masih lagi hendakkan perkara-perkara keduniaan. Tapi zuhud itu adalah sama yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali. Zuhud itu adalah hati itu tidak ingin kepada dunia, walaupun seisi dunia itu di dalam genggamanmu. Okey. Seterusnya al-qanaah. Okay, al-qanaah yang dekat sini. Okay, al-qanaah. Ridhan nafsu bima qassama laha minar rizki. Okay. Okay, maksudnya adalah redha diri seseorang itu dengan apa sahaja rezeki yang dikurniakan kepadanya. Itu sifat ataupun qanaah. Redha, perasaan ataupun redanya diri seseorang itu dengan apa sahaja yang rezeki yang diberikan kepadanya, sikit ke banyak ke, direda saja. Okey. Ahamiyatuha, kepentingannya. Qanaah hiya ruknu asasi min arkanus sa'adah laha irtibatu wasiqu bil iman. Ya, qanaah ialah satu rukun daripada rukun-rukun kebahagiaan. Maksudnya siapa yang ada sifat qanaah ini, dia akan bahagia. Qanaah ini ada kaitan secara langsung dengan iman. Yang kedua, kepentingan qanaah ini sabilu rahatin nafsi wal bu'du anil humum. Okey, jalan untuk rehatkan diri seseorang dan menjauhkan daripada duka cita. Okey, ni qanaah. Kemudian yang seterusnya, istilah kesufian yang seterusnya adalah at-tawakkul. At-tawakkul. Okey, huwa an ta'tamidu 'ala Allah
wa taj'aluhu naiban indaka anka wa an ta'khudhu fil asbabil lati tusiluka ila julubil khair was sa'adah. Okey. At-tawakkul ini bermaksud berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ganti kepada kamu, dan kamu mengambil sebab dan akan menyampaikan kamu kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maksudnya tawakal ini adalah berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah kurniakan, apa sahaja di dalam apa sahaja keadaan kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ia hanya akan menyampaikan kita kepada perkara-perkara kebaikan. Bila bertawakal ini, insya-Allah Allah akan berikan kepada kita kebaikan dan kebahagiaan. Okey, seterusnya kepentingan. Okey. Kepentingan ahamiyatuhu inna tawakkulu 'ala Allah la yattajizan anil Islam. Sifat berserah diri kepada Allah, sifat tawakal ini, berserah diri kepada Allah ini tidak asing dengan agama Islam. Okey, bertakwa kepada Allah ni tawakal. Okey, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak asing dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, innal mu'minina as-sadiqina humul ladhiman mutawakkilin wa yusallimuna al-umur ila Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar beriman, merekalah orang-orang yang benar-benar orang-orang yang beriman adalah mereka yang innal mu'minina as-sadiqin. Orang yang mereka yang benar-benar beriman adalah orang yang menyerah diri, menyerahkan setiap perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan seterusnya kita tengok kepada maklumat al-idafah. Maklumat al-idafah. Minal ayat al-Quraniyah allati zukirat anil qanaah. Okey, dalam ayat-ayat Al-Quran ada menyebut tentang qanaah. Okey. Daripada surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Okey. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan daripada kalangan lelaki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Okey. Okey, seterusnya adalah ayat yang berkaitan dengan at-tawakkul. Okey. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Daripada surah At-Talaq ayat yang ke-3. Maksudnya adalah dan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Okey. Kemudian daripada hadis Nabawi, hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW qala, baginda bersabda,
laisal ghaniyyu an kasratil gharad walakinnal ghaniyyun nafsi. Okey. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya itu adalah kaya jiwanya. Okey. Kekayaan itu bukan diukur daripada harta benda, tapi diukur daripada kaya jiwanya, kaya hatinya, apa yang terdapat dalam diri seseorang. Itu yang ditakrifkan dengan kaya daripada sudut budi bahasanya, perangai elok dan sebagainya. Okey. Seterusnya, istilah-istilah yang ada yang biasa digunakan dalam ilmu tasawuf ini, yang terakhirnya adalah dalam perbincangan kita ni lah, yang terakhirnya adalah berkaitan dengan syukur. Okey, syukur. Ta'rif dia i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu', iaitu ta'rif dia adalah mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita merendahkan diri. Maksudnya bersyukur tu berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih, mengakui nikmat itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita merendahkan diri kita. Hanya Allah yang Maha Kaya dan kita ni tak ada apa-apa. Kita merendahkan diri kita dengan cara bersyukur. Okey, ahammiyatuhu, kepentingannya, inna syukru lahu quwwatan hailatan fi ilajil masyakil wa ashalut tarki lin najahi fid dunya wal akhirah. Okey, sesungguhnya syukur itu adalah kekuatan yang sangat hebat dan dalam menyelesaikan apa sahaja permasalahan, dan ianya juga adalah semudah-mudah jalan untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, dengan cara kita bersyukur, banyak masalah yang dapat diselesaikan. Dapat nikmat yang sedikit pun kita syukur. Maka tak adalah masalah yang kita tamak haloba ke apa ke kan. Dah banyak, dengan cara bersyukur ni banyak masalah yang boleh diselesaikan dan juga semudah-mudah jalan untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Okey. Yang kedua, ahlus syukru hum mahsusin bil minnati minallah. Ahli-ahli syukur ataupun orang-orang yang bersyukur ialah mereka yang dikhaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kurniaan, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, ganjaran yang lebih baik. Orang yang bersyukur ni dia akan dapat ganjaran yang lebih baik, pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallah yarda amalus syakirin. Allah meredai orang-orang yang sentiasa bersyukur. Okay, seterusnya kita tengok dekat hal ta'allamu. Innal abdu yashkurullah bizikri ihsanihi alladhi. Okay, ni dekat sini. Alladhi huwa ni'matahu wallahu yashkuru lil abdi biqauli ihsanihi alladhi huwa ta'atuhu. Okay. Sesungguhnya seseorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut segala kebaikan, dengan menyebut segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghargai hambanya yang bersyukur dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kita tengok dekat maklumat idhafiyah, maklumat tambahan. Okey. Daripada ayat-ayat Al-Quran ada menyebutkan berkaitan dengan syukur. Okay. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey. Maksudnya, dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan sekiranya kamu kufur maka azabku amatlah pedih. Okey, daripada surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah bagi tahu
sekiranya kita bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmat tu kepada kita, dan sekiranya kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata azabku amatlah pedih. Okey, kemudian yang terakhir adalah al-qimatun nabilah, ataupun nilai-nilai murni. Okey, innal abdu as-salih yashkuru bil qalil wal kasir. Sesungguhnya seseorang hamba yang soleh itu adalah dia sentiasa bersyukur dalam kesedikitan ataupun kebanyakan. Dapat nikmat yang sikit pun dia bersyukur, dapat nikmat yang banyak pun dia bersyukur. Okey. Menerusi hadis daripada Nu'man bin bin Bashir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar, ketika berada di atas mimbar Nabi bersabda, man lam yashkuril qalil lam yashkurul katsir. Okey, barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan banyaknya nikmat. Kalau sikit pun tak bersyukur, kalau banyak pun apatah lagi, dia akan lupa. Mungkin segala apa yang dia ada tu, nikmat yang dia perolehi tu, dia akan kata ni bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ni hasil daripada usaha aku sendiri. Mula dah tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak bersyukur dengan kesedikitan, dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dan saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian untuk kita pada kali ini, dan alhamdulillah kita dah selesai mengupas berkaitan dengan subjek Usuluddin bagi tingkatan 5, dan semoga ianya dapat memberi sedikit sebanyak panduan untuk kita menelaah, untuk para pelajar menelaah dan mengulang kaji pelajaran Usuluddin ni bagi tingkatan 5 ni sebagai persediaan untuk menduduki peperiksaan SPM, dan seterusnya apa yang kita belajar ni jangan niatkan untuk peperiksaan semata-mata, tapi anggaplah ia sebagai satu pedoman yang kita akan pegang hingga ke akhir hayat. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang segala kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf sekiranya dalam video ini dan video yang sebelum ini terdapat keraguan, kesalahan daripada saya, dan semoga ianya menjadi asbab kebaikan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan saya doakan semoga apa yang saya buat ini dapat memberi pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya sampai kepada arwah ayahanda dan bonda saya. Okey. Bagi anak-anak pelajar yang mengikuti perbincangan Usuluddin dalam video-video saya ni, maka sama-samalah kita, saya mohon untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ayahanda dan bonda saya. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.